Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kesihatan, keafiatan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesempatan sekali lagi untuk menghayati bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita tunaikan, segala sedekah yang kita tunaikan, segala zakat yang kita tunaikan, serta Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa yang kita tunaikan pada bulan yang berbahagia ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ingin saya berkongsi dengan para jemaah berkaitan dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fadilat dan kelebihan Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami turunkan daripada Al-Quran ini apa yang terkandung, ataupun kami turunkan di dalam Al-Quran ini apa yang merupakan syifa. Syifa dalam arti kata penawar. Syifa, apa yang merupakan penawar. Warahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Akan tetapi mereka-mereka yang zalim, mereka tidak akan mendapat apa-apa melainkan kerugian. Kita perlu memahami ayat ini, penafsiran ayat ini dengan begitu tepat sekali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Quran. Daripada di sini bukan bermaksud sebahagian, bukan litab'id, bukan maknanya sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu merupakan penawar dan sebahagian yang lain itu bukan. Tidak, bukan. Kerana ulama bersepakat bahawa keseluruhan Al-Quran itu merupakan syifa, merupakan penawar. Nanti insya-Allah saya jelaskan apakah maksud syifa di sini. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Quran ini, makna keseluruhan daripada Al-Quran itu merupakan penawar bagi dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata wa syifaa'un wa rahmah, dan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan itu? Allah gunakan istilah syifa dan bukanlah dawa. Dawa maknanya obat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah syifa? Syifa maksudnya penawar. Kerana perbezaannya adalah obat ini kadang-kala kita boleh makan sesuatu obat dan ia merupakan penawar dan kita dapat kesihatan, maka kita berkata apa? Obat ini adalah mujarab, ia penawar untuk kita, mujarab bagi penyakit yang kita hidapi. Adapun syifa ini berbeza. Syifa ini adalah penawar, maknanya siapa yang makan, siapa yang mengambil penawar itu confirm dia boleh sembuh. Adapun dawa, kadang-kala kita boleh sembuh, kita anggap itu sebagai penawar, dan kadang-kala tidak. Seseorang itu mungkin obat tak serasi dengan dirinya, kan? Doktor pun tahu kadang ada obat serasi dengan diri, ada yang tidak. Maka kalau tidak serasi, tak dapat juga sembuh, maka doktor perlu untuk mencari obat yang berbeza. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila menggunakan istilah syifa, Al-Quran ini sebagai syifa dan rahmat. Syifa yakni penawar, dalam arti kata sebenar-benarnya Al-Quran itu merupakan penawar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman pada surah Al-Fussilat, Qul huwa lilladzina amanu. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk, hudan wa syifa, merupakan petunjuk dan penawar. Surah Al-Fussilat ayat yang ke-48. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berkata peranan Al-Quran ini memberi petunjuk bagi orang yang beriman. Tambahan daripada itu, ia merupakan syifa juga, merupakan penawar bagi orang-orang yang beriman. Ada ayat yang ketiga dalam surah Yunus, ayat yang ke-57, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penawar bagi apa yang terkandung di hati.
Jadi persoalan yang seterusnya setelah 2-3 ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peranan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar, apakah maksudnya syifa ataupun apakah peranan Al-Quran? Apakah Al-Quran ini mampu untuk memberi penawar bagi orang-orang yang beriman? Para jemaah rahimakumullah, tidak ada nas yang secara zahir, tidak ada dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah yang mana Nabi SAW ini menetapkan sebenarnya maksud syifa itu sedemikian rupa, tidak. Maka daripada itu, ulama tafsir ketika membahaskan tentang syifa ataupun peranan Al-Quran yang mampu untuk memberi penawar ini, istilah penawar di sisi mereka ia satu istilah yang umum. Ia merangkumi penawar bagi segala penyakit yang batin. Penyakit batin ni apa? Penyakit hati, penyakit takabur, riya, segala penyakit hati ini. Itu merupakan Al-Quran ini mampu untuk memberi penawar bagi penyakit-penyakit sedemikian rupa. Dengan juga Al-Quran ini merupakan penawar bagi penyakit-penyakit yang zahir, penyakit jasmani. Itu yang secara zahir yang kita faham daripada ayat ini, seperti mana yang difaham oleh para alim ulama. Begitulah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Muwatta, Sayyidatina Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila ada sakit, kana yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat. Nabi akan baca dengan surah-surah Al-Mu'awwizat. Apa itu surah Al-Mu'awwizat? Iaitu surah 3 kul. 3 kul tu apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi akan baca 3 surah ini. Dalam riwayat yang kedua, Sayyidatina Aisyah berkata Nabi akan tiup, setelah Nabi baca itu, Nabi akan tiup dekat tangan Nabi SAW, lalu Nabi akan sapu dekat atas kepala Nabi SAW. Kemudian mana yang mampu untuk Nabi SAW sampai ataupun capai daripada jasad Nabi SAW. Dalam riwayat yang ketiga, Sayyidatina Aisyah berkata, tatkala Nabi SAW sakit, maka akulah yang membaca 3 kul itu terhadap Nabi SAW supaya dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada Nabi SAW. Tapi poin yang penting yang ingin saya kongsikan pada kesempatan kali ini adalah poin yang pertama tadi, tentang bagaimana Al-Quran ini merupakan syifa, merupakan penawar bagi penyakit hati. Bagi penyakit hati. Bagaimana agaknya penyakit hati itu mampu untuk dihilangkan melalui pembacaan Al-Quran. Ulama berkata ia melalui penghayatan isi kandung Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dosa menipu sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang takabur dan bagaimana seorang mukmin itu tidak seharusnya berjalan dekat atas muka bumi ini dalam keadaan takabur. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dekat atas muka bumi ini dalam keadaan takabur. Masya Allah, seolah-olah macam semuanya kita yang milik. Walaupun kita milik banyak benda, kita memiliki banyak harta, tidak dapat menandingi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, dengan penghayatan isi kandung Al-Quran, penghayatan pengajaran yang terkandung di sebalik ayat-ayat suci Al-Quran, maka di situ seorang mukmin mampu untuk mensucikan hatinya. Sebagai contoh yang kedua juga, dalam Al-Quran terdapat pelbagai ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan insan untuk menjaga lisannya, jangan mengumpat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling mengumpat di antara satu dengan yang lain. Jangan kamu saling memanggil-manggil nama, kasih nama-nama gelaran yang buruk di antara satu dengan yang lain. Jadi seorang mukmin tatkala dia membaca dan dia menghayati isi kandung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang kesucian hati, yang menyentuh tentang kepentingan seorang mukmin itu menjauhi daripada segala perangai, daripada segala perkara-perkara yang tidak elok ini, itu sebagai proses bagi dirinya untuk syifa bagi segala penyakit-penyakit hati yang terkandung di dalam hati. Sebab itu para jemaah rahimakumullah, para penonton yang saya kasih sekalian, lagi-lagi dengan apa, kita ini sekarang ni berada pada tempoh circuit breaker, pemutus litar kan daripada jangkitan COVID-19 ini.
Maka kadang-kala kita lihat sebahagian individu ini kerana mungkin banyak sangat masa yang ada dekat tangan, maka mungkin dia sibuk dengan social media, dia sibuk dengan mesyuarat gosip World Cup sebagai contoh, lihat tentang isu orang lain, maka komen dekat sana, komen dekat sini, mengumpat sana, mengumpat sini, dia ni muka macam Tika Mengkuang sebagai contoh, ataupun dia ni aura 19, aura 20 ke tak cukup ke, wallahu alam. Pentingnya orang punya keaiban tapi digembar-gemburkan. Ini di antara penyakit hati yang Al-Quran perintahkan supaya kita ini jauhkan daripada diri kita. Kita sebarkan keaiban orang lain satu hal. Lebih buruk lagi kalau keaiban diri sendiri, Masya Allah. Perihal rumah tangga sendiri, kerana tidak mampu untuk settlekan mungkin. Tak mampu untuk settlekan ataupun malas untuk settlekan dengan pasangan masing-masing, maka diluahkan dekat wadah social media ini. Nabi SAW amat marah, para jemaah rahimakumullah. Sayyidina Anas bin Malik, saya nak kongsi dengan para jemaah satu kisah. Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat muda, beliau ini berkhidmat dengan Nabi SAW. Berkhidmat maknanya apa? Menjadi pembantu rumah Nabi. Sewaktu umurnya 10 tahun, ibunya dah bawa dekat rumah Nabi. Ya Rasulullah, ini anak aku Anas bin Malik, seorang anak yang bijak, maka engkau jadikanlah dia. InsyaAllah dia akan berkhidmat untuk kamu. Maka dia antara perkara yang pertama, Nabi SAW bersabda dengan Sayyidina Anas itu apa? Nabi bersabda, Ya bunayya, wahai anak kecilku, uktum sirri, kamu sembunyikanlah rahsiaku. Kamu sembunyikanlah rahsia aku, takun mu'mina, kamu akan menjadi orang yang beriman. Kenapa kena sembunyikan rahsia? Kerana apabila Sayyidina Anas dah masuk dekat rumah Nabi SAW, dia dah melihat, menyaksikan bagaimana Nabi SAW dekat dalam rumah, bagaimana Nabi itu, bagaimana Nabi ini, mungkin ada benda yang orang lain tak nampak. Maka apa segala yang orang lain tidak nampak, Sayyidina Anas patutnya dia sembunyikan, kerana perkara itu berlaku di belakang pintu. Nabi kata apa? Takun mu'mina. Apabila kita sembunyikan rahsia, keaiban diri sendiri, rahsia rumah tangga kita sendiri, itu tanda keimanan di hati. Maka insya-Allah ini satu pengajaran yang penting dalam Al-Quran, tentang Al-Quran ini sebagai penyembuh bagi penyakit batin, bagi segala penyakit batin, tapi dengan syarat kita menghayati isi kandungnya, kita menghayati pengajaran di sebalik ayat-ayatnya. Maka di situlah insya-Allah baru kita akan meraih fadilat dan kelebihan di sebalik syifa Al-Quran ini sebagai penawar, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita penawar bagi segala penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keselamatan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.